Rukun negara merupakan suatu prinsip hidup bermasyarakat yang mula digubal pada 31 Ogos 1970. Tujuan penggubalannya adalah bagi mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara. Isi kandungan rukun negara jelas menerangkan tentang nilai-nilai kenegaraan dan juga nilai-nilai sosial yang meliputi semua aspek dalam kehidupan seseorang warga negara Malaysia. Bagi penyataan masalah, kami mendapati bahawa masih wujudnya masalah sosial dalam kalangan remaja akibat daripada kurangnya semangat patriotik dan nasionalisme dari sudut penghayatan dan pemahaman terhadap rukun negara. Oleh hal yang demikian, kajian ini dilakukan atas dua objektif utama iaitu bagi mengkaji tahap pemahaman dan penghayatan rukun negara dan juga mengenal pasti kepentingan pemahaman dan penghayatan rukun negara dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, seterusnya kami akan membincangkan mengenai hasil dan juga perbincangan kajian. Bagi demografi responden mengikut jantina, seramai 44 orang responden terdiri daripada lelaki dan 56 orang responden terdiri daripada perempuan. Bagi demografi responden mengikut kategori umur, seramai 6 orang responden adalah berusia dalam lingkungan 18 hingga 20 tahun, 48 orang responden berada dalam lingkungan umur 21 hingga 22 tahun, 46 orang responden berada dalam lingkungan umur 23 hingga 24 tahun, manakala bagi usia 25 tahun dan ke atas, tiada responden. Seterusnya, bagi demografi responden mengikut bangsa pula, seramai 74 orang responden adalah terdiri daripada kalangan bangsa Melayu. Seterusnya, seramai 20 orang responden adalah berbangsa Cina, 4 orang responden adalah berbangsa India dan baki 2 orang responden lagi merupakan lain-lain bangsa. Bagi tahun pengajian pula, seramai 36 orang responden merupakan pelajar tahun 1, seramai 22 orang responden merupakan pelajar tahun 2, 36 orang responden merupakan pelajar tahun 3 dan baki 6 orang responden merupakan pelajar tahun 4. Bagi demografi responden mengikut fakulti, seramai 28 orang responden merupakan pelajar dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Seterusnya, 36 orang responden daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 orang responden daripada Fakulti Pengajian Islam, 12 orang responden daripada Fakulti Sains dan Teknologi, 4 orang responden daripada Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, 2 orang responden daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, 6 orang responden daripada Fakulti Pendidikan dan baki 4 orang responden lagi adalah dari Fakulti Undang-Undang. Seterusnya, hasil dapatan kajian bagi tahap pemahaman dan penghayatan rukun negara. Kebanyakan responden bersetuju dengan pernyataan membutuhkan sebuah masyarakat yang harmoni dan bernilai murni merupakan perkara yang ditekankan dan prinsip kesopanan dan kesusilaan, di mana mencatatkan min paling tinggi iaitu 4.68, manakala sisihan piawai mencatatkan 0.469. Perkara ini disokong lagi dengan kenyataan Nizam Sahad 2015 di mana prinsip kesopanan dan kesusilaan hendaklah diutamakan dan wajib untuk dipertahankan. Teras kelima, prinsip rukun negara memberi penekanan terhadap aspek nilai kemanusiaan supaya setiap warga negara boleh menghormati dan menerima perbezaan masing-masing bagi kesejahteraan sosial. Selanjutnya, penyataan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dapat menolong untuk sentiasa berkelakuan baik dan menghindarkan diri daripada melakukan keburukan, dengan mencatatkan min paling rendah iaitu 4.38 dan sisihan piawai 0.693. Hal ini menunjukkan kebanyakan responden kurang menyokong penelitian ini. Tetapi, menurut Dr. Zulkifli, manusia tidak boleh lari daripada kehidupan ingin bertuhan dan akan menjadikan kehidupan mereka ke arah kebaikan dan kebenaran. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan adalah asas kepada nilai-nilai murni pembentukan manusia tidak mengira perbezaan latar belakang, agama dan juga kepercayaan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan bahagian kepentingan pemahaman dan penghayatan rukun negara. Okey, bagi penyataan, rukun negara mewujudkan sikap liberal terhadap kebudayaan yang berbeza telah mencatat nilai paling tinggi iaitu sebanyak 4.64. Jadi menurut Yao pada tahun 2021, liberal bermaksud kerelaan seseorang untuk menghormati perbezaan yang terdapat pada orang lain atau berfikiran terbuka untuk menerima perbezaan tersebut. Jadi sikap liberal ini dia akan menggalakkan sikap saling menghormati yang mendorong kepada wujudnya persefahaman. Sebagai contoh, sambutan gawai dan hari keamatan yang berlangsung di Sibu Sarawak menunjukkan bahawa individu yang mempunyai perbezaan
budaya dan agama menerima secara terbuka perbezaan tersebut. Dan seterusnya, bagi penyataan rukun negara memelihara cara hidup demokratik mencatat nilai paling rendah iaitu sebanyak 4.44. Jadi, demokratik ini dikaitkan dengan atau terbit daripada sesuatu atau berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Okey, penerapan nilai kesetiaan kepada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan adalah penting dalam prinsip ini kerana negara kita sendiri mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa pemahaman dan penghayatan pelajar UKM mengenai rukun negara berada pada tahap yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa rukun negara itu masih dititikberatkan oleh para pelajar dan bukan sekadar menjadi prinsip atau hafalan semata-mata. Namun, terdapat pelajar yang kurang memahami konteks sebenar rukun negara yang kemungkinan berpunca daripada kurangnya pendedahan mengenai perkara tersebut. Oleh hal yang demikian, langkah yang komprehensif seperti penerapan rukun negara dalam aspek kehidupan perlulah diambil bagi memastikan rukun negara kekal utuh dalam kalangan pelajar. Oleh itu, pemahaman dan penghayatan rukun negara adalah amat penting sebagai sebuah ideologi kebangsaan dan juga sebagai wadah pembentukan masyarakat yang holistik. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.